Soalan ini Datuk berkaitan dengan hukum menilik nasib. Zaman sekarang ini, zaman jahiliah dulu pun dah ada dah nilik nasib. Zaman sekarang ni makin nilik nasib, pelbagai cara moden yang ada ni menjurus ke arah tilik nasib ni. Jadi mungkin Datuk boleh bagi panduan. Okey, terima kasih. Tilik nasib ni apa dia? Yang ni kita nak tahu benda apa yang nak jadi ke depan. Yang mana kita tak ada jalan nak tahu benda ni. Tak ada kaedah untuk nak tahu. Kalaulah kita tahu besok adalah merupakan hari Rabu. Yang ni kita tak tilik. Memang dah tahu dah besok hari Rabu. Walaupun dia benda nak datang ke hadapan. Tapi tilik nasib ni kita menilik sesuatu kejadian yang akan berlaku di hadapan yang untuk mencapai pengetahuan tu tak ada jalan. Hanya Allah saja boleh tahu. Kalau kita kata besok kemungkinan melawat 30 brigade, itu perancangan. Kita tahu di atas perancangan. Itu pun kita terangkan. Kalau Allah takdirkan berlaku apa-apa, tak jadi. Mengetahui yang gaib. Macam budak ni besok besar ni akan jadi orang kaya ke orang miskin. Budak ni orang ni kalau bernikah dengan kawan ni akan jadi macam mana? Ini benda yang ke depan yang kita tak tahu. Kalau kita agak melalui jangkaan, itu tak dinamakan tilik. Seperti orang tengok ramalan kaji cuaca. Dia ramal itu di atas dasar sebab-sebab yang tercapai sebab tu. Awan bergerak, pergerakan angin. So dia ada asas. Asas tu manusia boleh capai. Itu tak dinamakan gaib. Itu pun dia tak boleh confirm. Mesti hujan, mesti berlaku. Dijangka. Sebab tu ramalan. Dia kata, ramalan. InsyaAllah. Patutnya dia kena tambah InsyaAllah. Kerana wa'indahu ilmul ghaib. Kerana di sisi Allah saja ilmu ghaib. Allah saja yang mengetahui yang ghaib. Allah saja yang mengetahui apa yang hujan nak turun di mana. Wa ya'lamu arham. Dia tahu apa yang ada dalam rahim. Bahawasanya yang ni rahim tu bukan lelaki perempuan. Budak ni nak jadi macam mana ke depan. Dia tahu. Allah saja yang maha tahu. Dan Allah saja yang maha tahu apa yang satu jiwa tu akan berlaku. Kan? Akan buat besok. Madza taksibu ghada. Besok dia akan buat apa? Hanya Allah saja yang tahu. Demikian juga Allah saja yang tahu bi ai ardin tamud. Kita akan mati di mana? Kita mungkin kata aku nak mati kampung aku. Lah kali tak mati kampung kita ke depan. Tilik nasib kita pi tanya benda-benda yang orang semua tak tahu ni, melainkan Allah pi tanya pada satu orang. Ni tilik nasib. Kita kata nasib saya. Tuan, lagi 5 tahun ni kalau saya menega, saya kaya ke saya miskin? Menega ni naik ke tak? Tapi kalau dia tu kata ikut marketing sekarang ni, bisnes ni boleh naik. Itu ada jalan. Tapi kalau dia tak ada, dia mari buka atas kertas ya, ataupun ada burung dia pergi ambil kertas tu, dia kata hang ni kalau buat macam ni jadi macam ni. Itu tilik nasib. Apa hukum tilik nasib ni? Pertama kita kena tahu Nabi sendiri tak tahu apa nak berlaku ke depan, melainkan kadar yang Allah bagi tahu. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Kalau sekiranya aku tahu apa yang akan berlaku ke depan, Quran kata, Nabi kata kalau aku, Allah suruh Nabi kata kalau aku tahu apa yang nak berlaku ke depan, nescaya aku akan membanyakkan yang baik dan aku tidak akan ditimpa, disentuh oleh kejahatan. Aku takkan kena perancangan musuh tu. Nabi pun pernah tewas di dalam peperangan. Kerana tak tahu apa nak berlaku ke depan. Allah saja yang tahu. Kalau ada siapa pergi belajar ilmu tarikat, dia kata tok guru dia tahu semua nak main ke depan, bohong. Alimul ghaib.
wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dia mengetahui yang gaib dan dia tidak menzahirkan yang gaibnya kepada sesiapa melainkan sesiapa yang dia redha di kalangan rasul. Apa yang Allah bagi tahu Nabi tahu. Itu pun Nabi tak tahu semua. Nabi tak boleh tahu semua. Kita pergi tanya tukang tilik. Sebab itu Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man takahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang tilik kemudian dia membenarkan apa yang kawan tu katakan, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Cumanya mungkin orang akan kata, saya bukan percaya kata dia tahu yang gaib. Kalau kita pi kat tukang tilik tu, kita kata dia ni memang benda apa nak berlaku ke depan semua dia tahu. Kalau kita i'tiqad macam tu, kita pi pada satu orang, kita menjadi kafir, keluar daripada agama, murtad. Tapi kalau kita kata dia bukan tahu, tapi dia konteks jin. Jin ni tahu benda-benda hak orang tak tahu. Kejadian kemarin yang kita tak, dia kata dia konteks jin. Jin mencuri khabar. Allah bagi tahu kat dia. Dia kata Allah juga, dia kaitkan dengan Allah. Dia tak kata dia tu sendiri tahu, dia kaitkan dengan Allah Ta'ala. Kalau dia kaitkan, dia melakukan dosa yang besar. Kalau dia kaitkan, dia tak kata dia tu tahu sendiri, Allah bagi tahu ke melalui sebab-sebab yang mana tak munasabah, dia melakukan dosa besar. Kerana Nabi SAW kata, man ata arrafan fasa'alahu an syait fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 laylah. Ni dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Muslim dia tak ada perkataan fasaddaqahu. Cuma apa dia? Nabi kata siapa yang mendatangi arrafa, ni tukang tilik, fasa'aluhu an syait, tanya dia sesuatu, lam tuqbal lahu salatun 40 laylah, tak diterima semayang 40 malam. Tak diterima semayang tu maksud dia terlega, aku tak payah semayang 40 malam, bukan. Ataupun 40 hari masuk malam tu, tak 40 hari tak diterima. Bukan maksud tu, maksudnya semayang dia tetap wajib. Dia tak semayang dia berdosa. Tapi maksudnya gaji tak ada lah, pahala tak ada bagi 40 hari solat dia, kerana dia pergi tanya kepada tukang tilik. Dia pergi cuba tengok sikit tangan saya ni ke depan nak jadi macam mana. Kalau dia kata dia ni Allah ada bagi satu ilmu, dia boleh tahu, 40 hari semayang tak diterima. Dalam riwayat fasaddaqahu, dia percaya. Kalau dia percaya apa yang bagi tahu benar, tapi benar tu bukan dia sendiri yang tahu, Allah bagi tahu. Tapi tak boleh berlaku begitu. Tapi dia kata mungkin dia ni ada ilmu, Allah bagi tahu, dia boleh tahu yang ke depan. 40 hari tak diterima. Sama juga orang yang baca bintang-bintang tu, Capricorn, Aries. Oh, dia kata kalau ikut ni bulan ni aku ni untung zodiak 40. Kalau dia macam mana dia tahu? Dia kata depa ni memang tahu, ilmu depa tahu. Kalau dia percaya mereka tu tahu, dia menjadi murtad. Tapi kalau dia tak percaya depa tu tahu, dia kata depa ni ilmu Allah bagi, depa boleh baca, semayang dia tak diterima 40 hari. Kerana kalau para ulama menyebut dia tak menjadi murtad kalau dia kata Allah yang bagi tahu, sebab hanya dia berdosa. Kalau tidak, kalau dia murtad bukan saja 40 hari, sepanjang hayat tak diterima semayang. Bila sebut 40 hari itu denda untuk dia, maksudnya selepas 40 hari diterima balik solat dia. Maka sebab itu kita jangan tilik nasib. Ada orang Allah bagi firasah, dia akan kata, misal orang bagi sebut tentang Imam Nawawi rahimahullah, aku percaya bagi dia ni mungkin ada walahu sya'an,
bagi dia ni ada satu masa depan di hadapan. Jadi ini tak apalah, yang ni firasah Allah campakkan kepada dia untuk Allah singkap untuk dia tahu dalam satu kejadian ataupun beberapa kejadian. Sebab itu jangan pergi menilik nasib. Tilik nasib ni membodohkan orang. Ramai orang cerdik-cerdik patah semangat pasal percaya kat tukang tilik nasib. Tukang tilik nasib tu kalau dia boleh tahu masa depan, dia tilik nasib dia sendiri. Dia tak duduk tepi jalan tu. Macam orang pergi beli benda-benda cincin apa, percaya cincin ni kalau pakai berniaga boleh naik, boleh untung. Ini semua bodoh. Kalau betul berniaga boleh untung, hang dululah pakai, tak usah jual kat orang. Dia apa? Sebab tu agama dia datang, dia anti superstition. Dia against karut marut khurafat ni. Kerana karut marut ni membodohkan akal manusia. Sama yang orang pergi percaya kat bomoh tu. Syaitan kadang-kadang menyebabkan orang bergaduh. Macam tu. Tuan-tuan pun tahu bahawasanya ada kes yang pelajar, yang tentera, yang kononnya seorang tu diseksa sampai mati kerana bomoh kata dia tu curi. Sebab tu agama, dalam fatwa agama, ada yang menghukum mati bagi tukang sihir ni. Jahat. Bomoh-bomoh ni bergaduh adik-beradik, saudara mara sebab bomoh. Dan ada orang percaya syaitan, dia memanglah dia akan sebut benda-benda yang kita akan terpengaruh. Dia akan kata, oh, bukan orang lain ni yang buat ni. Orang ni tinggi-tinggi, kereta warna merah, mai duduk tak berapa jauh dia rumah. Oh, dia kata, oh betul-betul ada. Pak saudara dia kata. Dia kata kalau tak betul macam mana bomoh boleh tahu. Minggu lepas dia datang rumah orang ni. Dia bawa 3 orang anak. Betul lah dia kata. Syaitan, dia menyampaikan khabar yang dia tahu. Bila kita datang jumpa dia, syaitan yang ada dengan dia ni, qarin ni, dia ada report, dia ada maklumat tentang apa yang berlaku di rumah kita. Dia bagi tahu pada syaitan bomoh tu. Syaitan bomoh tu bagi tahu pada kita. Lalu kita terpengaruh dengan apa yang dia bagi tahu. Lalu kita bergaduh, suami isteri, kaum keluarga, mak mentua dengan menantu, adik-beradik, kerana percaya kepada tukang sihir dan tukang tilik. Nabi SAW larang, pergi tanya pun tak sah. Kerana bila kita pergi tanya dia, melainkan kita pergi tanya nak bukti kat orang, kata hang bohong. Tapi kalau kena kita pergi tanya, sekali benda tu akan main dalam fikiran kita. Betul juga tadi dia kata tu. Tuan-tuan pergi baca tu, zodiak tu. Tuan-tuan akan tengok lah. Jika sekiranya langkah yang dibuat itu bijak, mungkin anda akan beruntung besar pada minggu ini. Kebetulan memanglah ada manusia dalam 10 orang, 1000 orang yang lahir bulan Januari, 1000 orang yang lahir dalam bulan Ogos, akan berlakulah benda tu. Dalam 1000 tu, dalam 100,000, sejuta manusia, bukan sejuta lah, berpuluh juta manusia yang lahir dalam bulan Ogos atau bulan Januari, bulan September, dia akan berlaku lah. Betul lah aku bulan ni macam untung sikit. Dia percaya, dia tak pergi tanya yang rugi yang banyak lagi. Sebab itu agama menentang kebodohan ini. Dan kita jangan menilik nasib. Wallah a'lam.